Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan menerangkan tentang jenis ayat. Ini merupakan nama-nama ahli kumpulan kami, iaitu Alia, Izzah, Aina, Aiman dan Ikhwan. Jenis-jenis ayat terbahagi kepada 4, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Yang pertama ialah ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat suatu penyataan. Ayat penyata juga bertujuan untuk menerangkan dan dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh ayat yang pertama ialah ayah sedang tidur. Yang kedua, pesakit itu berada di hospital. Dan yang ketiga, bangunan di hadapan sekolah itu amat besar. Ayat tanya. Kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya apa untuk menanyakan nama benda atau binatang. Berapa untuk menanyakan bilangan. Mana untuk menanyakan tempat. Siapa untuk menanyakan orang. Bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Bila untuk menanyakan masa atau waktu. Ayat tanya merupakan ayat bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Ada ayat tanya yang menggunakan kata tanya dan ada pula ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya. Lazimnya, kata tanya disertai bentuk penegaskah jika digunakan pada permulaan ayat. Contohnya, siapakah orang itu? Manakala, jika kata tanya digunakan di hujung ayat, maka penggunaan penegaskah tidak perlu digunakan. Contohnya, orang itu siapa? Ayat tanya mestilah dibubuh tanda soal di akhir ayat. Terdapat juga ayat tanya yang tidak memerlukan kata tanya. Contohnya, ayat tanya dengan kata tanya, siapakah nama awak? Ayat tanya tanpa kata tanya, kamu sudah makan? Ayat tanya dengan kata tanya, awak tinggal di mana? Ayat tanya tanpa kata tanya, nasi ini basi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang memberikan perintah atau arahan tentang sesuatu kepada orang yang mendengar. Terdapat 4 jenis ayat perintah. Yang pertama ialah ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat ialah ayat permintaan. Jadi, saya akan menerangkan jenis ayat perintah yang pertama, iaitu ayat suruhan. Ayat suruhan ialah ayat yang digunakan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan, subjek ialah kata ganti nama orang kedua, seperti awak, kamu, engkau dan selainnya yang biasanya digugurkan. Ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkannya di samping menegaskan predikat. Contohnya, keluarlah dari bilik ini. Seterusnya, jenis ayat perintah yang kedua ialah ayat larangan. Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan atau usah sebelum kata kerja dengan tujuan mencegah seseorang melakukan sesuatu. Ayat larangan juga dapat dilembutkan dengan menambahkan partikel lah. Contohnya, janganlah ambil harta orang. Saya akan menyambung pembentangan Aiman dengan ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang digunakan untuk mempersilakan seseorang untuk membuat sesuatu dengan cara yang sopan dan hormat. Ayat ini menggunakan kata silaan seperti jemput dan sila. Sebagai contohnya, jemputlah singgah ke rumah saya esok. Seterusnya ialah ayat permintaan. Ayat permintaan ialah ayat yang digunakan untuk memohon atau meminta sesuatu daripada pendengar. Ayat ini menggunakan kata permintaan seperti minta, mohon dan tolong. Sebagai contohnya, tolong selamatkan budak itu.
Kata larangan tidak boleh digunakan dalam ayat permintaan dan dianggap salah. Sebagai contohnya, tolong jangan basuh tangan di sini. Ayat ini menggunakan kata permintaan dan kata larangan dalam satu ayat yang sekaligus dan menyebabkan ayat tersebut salah. Untuk kata ayat seruan ini merupakan ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Cara penggunaan kata seruan ini adalah menggunakan nada yang meninggi ataupun menurun. Ayat seruan ini juga diakhiri dengan tanda seruan. Baiklah, kata seruan yang sering digunakan berserta contoh ayat. Yang pertama, amboi digunakan untuk menyatakan perasaan hairan. Contoh ayat, amboi mahal betul jam ini. Yang kedua ialah cis untuk menyatakan perasaan marah atau benci. Contoh ayatnya, cis kurang ajar betul dia ni. Yang seterusnya ialah alamak, menyatakan perasaan terkejut. Alamak, kerja sekolah masih belum siap. Yang keempat ialah aduh, untuk menyatakan perasaan sakit. Aduh, sakitnya perutku. Yang seterusnya ialah syabas, untuk menyatakan perasaan bangga. Contoh ayatnya, syabas, kamu bangga, kamu berjaya ke peringkat akhir. Yang keenam ialah untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Bila kamu sampai? Yang seterusnya ialah alahai, untuk menegur seseorang atau menarik perhatian. Contoh ayat, maafkan. Hai, sudah lama kita tidak bertemu. Yang terakhir ialah alahai, perasaan menghina atau memperkecilkan seseorang. Contoh ayatnya, alahai, itu pun awak tak boleh buat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.